السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak membicarakan tentang panca indera yang kedua daripada 7 panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu telinga. Kita masuk kepada pasal yang kedua, membicarakan telinga. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita ni sepasang telinga, ada manfaatnya berbentuk dunia dan ada manfaatnya berbentuk akhirat. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan telinga untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Ini kata pengarang. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kalimah-kalimah apa mengenai sami'un. Kalimah sami' disebut. Contohnya Allah Ta'ala mengatakan bahawa walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walau adhanun la yasma'una biha. Dia ada uzun maknanya telinga, tapi la yasma', dia tak mau dengar. Kan? Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahawa Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami hari ini dah lihat, kami hari ini dah dengar. Dia terdengar. Jadi dengar tu apa dia punya mediumnya, apa saluran dia? Ialah telinga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan banyak dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana pendengaran ini. Kan? Maka dikata di antara kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia ialah apa? Seronok dengan apa yang didengar. Hari ni kita ada telinga ni, kita dengar macam-macam. Halwanya, manisan dia tu. Kita dengar berbagai-bagai manisan telinga. Dengar lagu, kan? Kita dengar hiburan. Tu dengan telinga. Dia sebagai halwa. Halawah ni ialah manisan. Telinga ni boleh mengecap manisan. Kalau dia dengar suatu benda tu, jadi seronok. Sampai dia dengar tu, tangan boleh mengangkat-angkat, kening boleh bergerak-gerak, kaki boleh melompat-lompat.
Sebab tu bila dia dapat halawah dia. Jadi tuan-tuan, kan, orang pekak nak lompat macam mana kalau dia dengar, kan? Waktu dia dengar lagu tu yang macam mana, bunyi keras, bising tadi tu, dia rasa seronok. Waktu dia terlonjak lagi tinggi tu, sampai ke shilling tu. Waktu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa? Telinga tu dapat halawah. Kalau dia dengar macam-macam, dia dengar sesuatu perkataan yang tidak baik, dia masuk sampai ke hati. Hati hantar signal ada sifat-sifat mazmumah, dendam, hasad, kan, khianat. Tu punca telinga. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia suka apa? Seronok dengan apa yang didengar. Telinga ni kalau dia berbentuk keduniaan. Yang keduanya sebagai jalan untuk faham apa yang didengar, kan? Waktu Allah Ta'ala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kan? Dia khitabnya kepada ayat yang sebelum, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah Ta'ala nak ceritakan tentang orang kufur. Lalu dia kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang yang kafir ni, kenapa dia tak mau terima peringatan? Kerana Allah Ta'ala telah mengkunci, mengkhitam. Khitam tu maksud kunci. Apa yang Allah Ta'ala kunci? Dua perkara yang berperanan besar dalam kehidupan. Makna khatamallahu ala qulubihim, hati dia. Sebab di sini letaknya nur, hidayah. Wa ala sam'ihim. Kenapa dia tak sebut absarihim? Sebab telinga dengar, dia akan mengantar makna mesej dia dekat hati dia. Tu buat telinga. Kerana orang kalau tertutup mata pun dia boleh buat jahat. Orang buat tertutup mata, tak? Bayangkan maknanya Amruh bin Jamuh. Sebelum dia masuk Islam, dia orang buta. Tapi kekufuran dia tu, dia pergi cari kayu-kayu tu, yang mana elok-elok kayu tu, dia sembahnya, dia taruhkan minyak wangi, dia sembah pagi-pagi sebelum pergi jual minyak wangi. Dia penjual, tajir. Tajir maknanya minyak wangi, dia penjual minyak wangi. Tak boleh tengok, tapi telinga boleh dengar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya dalam umur 62 tahun Allah Ta'ala bagi hidayah, masuk Islam. Minta kepada Rasulullah pergi jihad. Rasulullah tak benarkan, tapi dia nak masuk juga. Tugas dia, dia masuk dalam peperangan jihad. Tukang bawa bendera je, peluk bendera. Buat mata tak nampak, pegang bendera je, kan? Dalam peperangan dia tetak tangan kanan, kemudian dia ambil bendera, bawa tangan kiri, tetak tangan kiri, dia peluk dengan dia punya tubuh dia. Dia belah kepala dia, akhirnya mati syahid, terus masuk syurga. Tak berapa bulan masuk Islam, mati syahid, masuk syurga. Sedangkan 62 tahun dalam kufur kepada Allah. Ini dia nak tunjukkan kepada kita, tuan-tuan, peranan apa? Peranan telinga besar, ya? Orang buta itu menghafal Quran guna telinganya. Dia dengar Tok Guru kami duduk di Mesir itu, kan, Tok Guru baca ulang 2-3 kali, dia dah hafal lah. Kita sampai lunyai Quran tak hafal-hafal lagi. Dia Allah Ta'ala beri ya. Waktu telinga peranan dia besar, kan? Telinga tu peranan dia besar. Jadi maknanya jalan untuk faham apa yang didengar, kan? Ada orang guna mata. Allah Ta'ala sebut fasiru fil arfanzur, berjalanlah atas muka bumi ini, kamu lihat. Berapa ramai orang berjalan, dia lihat aja.
tapi tak dapat apa-apa manfaat. Kan? Manfaat dia tak dapat. Dia lengah je, tapi tak masuk. Kan? Dia tak masuk, dia tak mengambil dengan penglihatan tu iktibar. Dia tak ambil. Dia pergi ke, kalau dia melawat maknanya ke Madinah tu, dia bawakan bakit. Pergi di bakit tu, tengok kubur di bakit. Nah, tengok mana orang besar, mana orang kecil, semua situ. Sahabat-sahabat Nabi puluhan ribu semua situ. Nak tunjuk apa? Besar, kecil, berpangkat atau tidak, mati semua masuk dalam tanah. Tapi dia tengok, ini sahabatnya, balik macam tu. Dia tetap, dia tak ambil iktibar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula ialah apa? Mendengar Quran. Fastami'u lahu. Fa iza qara'tal Quran fastami'. Bila kamu dengar Quran, bila makna fa iza bila dibacakan Quran, fastami'u, kamu dengar. Jangan bercakap-cakap. Fastami'u, dengar je. Kita tak pandai baca, kita dengar. Dapat mana? Wa ansit, suruh diam. La'allakum turhamun. Ketika mana dibacakan Quran, kamu dengar, kamu diam, Allah Ta'ala beri rahmat. Seperti mana? Ketika mana Rasulullah SAW membacakan ayat Quran, para jin ni, dia dengar je. Dia dengar. Akhirnya bila dia dengar, dia beriman dengan Allah dan Rasul. Dia dengar je. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana dengar Al-Quran. Sebab kita bila dengar Quran ni, Allah Ta'ala beri rahmat, beri barakah. Kemudian mendengar akan hadis-hadis Nabi SAW. Dengar maknanya lafaz-lafaz hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut sami'tu Rasulullah, kami dengar. Tu guna apa? Dengar tu guna apa? Telinga. Ada riwayat yang menyebut sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis baru datang hadis. Kami telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bahawa semua amalan dengan niat. Mana nak dengar tu mesti guna telinga. Tak ada telinga payah. Yang ketiganya mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Maka apa dia ilmu yang memberi manfaat? Kata musannif, pengarang ni, yang mensyarahkan kitab ni, bahawa dia kata ilmu yang memberi manfaat ni ada 7. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat, ia menambah perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Nak tahu ilmu tu manfaat tak manfaat, bila kita belajar, kita akan bertambah gerun dengan Allah, bertambah takut dengan Allah. Nak buat ni rasa takut, nak buat ni rasa takut, nak tinggal ni rasa takut. Kerana apa? Kerana dia punca ada ilmu. Ingat? Kita tak datang masjid, kita tak duduk dalam majlis ilmu. Kalau disebut dalam riwayat, orang yang tak duduk dalam majlis ilmu lebih daripada 40 hari, kunci mati hati dia. Tak datang subuh lebih daripada 40 hari, kunci hati dia. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengar macam tu, gerun lah. Orang kalau dikunci, macam kita kunci sesuatu, apa yang boleh masuk, kan? Waktu tuan-tuan, yang keduanya, ia menambah pengetahuan kepada penglihatan hati, iaitu basirah terhadap keaiban diri sendiri. Orang bila dia banyak belajar, bila ilmu dia ada, dia akan nampak lagi kelemahan dan kekurangan diri. Dia tak pandang orang lain, dia tengok diri, dia cermin diri dia sendiri. Lagi dia banyak belajar, lagi dia kata, aku ni Allah,
Bab itu maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kerana Allah Ta'ala beri dia ilmu, maka setiap kali orang puji dia, dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau ampunkan dosaku, sekiranya pujian itu maknanya tidak seperti mana yang dia puji padaku. Mana orang kata, wahai Abu Bakar, engkau ni orang soleh, kalau sekiranya benda tu tak kena dengan dia, dia minta ampun dengan Allah. Sebab apa jadi begitu? Kerana ilmu. Dia rasa takut ada ujub, takut ada riak, kan? Sebab tu kita ni kalau orang puji, awak bagus, iya ke? Iya ke? Kan? Awak ni bagus lah, memang pemurah betul lah. Saya ingat tadi nak bagi banyak lagi, tapi duit tak bawa hari ni je ada. Wah, kembang pula. Dia tak kena. Kan tak? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiganya, ia menambahkan ilmu pengetahuan tentang beribadat kepada Allah. Tanda ilmu manfaat ni, bila dia belajar, maka ibadat dia bertambah. Dia akan memperbaiki dia punya kekurangan ibadat. Macam contohnya kita belajar ilmu, kita belajar bab sembahyang sunat. Kenapa selepas sembahyang fardu disuruh kita sembahyang sunat? Fardu tu kan dah cukup. Orang yang belajar bila dia sembahyang, dia mana ada ilmu, dia sembahyang sunat. Sebab dia tahu dalam sembahyang fardu dia tu 1000 kemungkinan ada kecacatan. Maka nak menampung yang cacat ni apa? Sembahyang sunat yang tampung. Kan? Ketika mana besok manusia dikembali kepada Allah, bila dia kembali kepada Allah, Allah Ta'ala suruh para malaikat memeriksa akan sembahyang seseorang. Sebab berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu abadihi yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang pertama dihisab di kalangan hamba Allah Ta'ala bila bertemu Allah, sembahyang. Maka para malaikat semak sembahyang. Allah Ta'ala tanya, macam mana sembahyang dia? Ya Allah, sembahyangnya tidak memungkinkan dia boleh masuk syurga. Maka malaikat tanya, Ya Allah, macam ni kena masukkan neraka. Tengok, adakah dia mendirikan solat? Bila ditanya kenapa dia punya solat, Allah Ta'ala kenapa? Dalam keadaan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia tanya. Tanya malaikat, sebab apa kurangnya? Sebab bacanya tak betul, rukun fi'linya tak betul, rukun qalbinya tak betul. Jadi semayangnya rosak, ya Allah, tak boleh. Boleh masuk neraka? Nanti dulu. Adakah dia melakukan ibadat-ibadat, solat-solat sunat? Ditengok malaikat periksa. Sebelum, selepas, tengok. Ada, ya Allah. Kalau begitu dengan rahmat aku, jadikan solat sunat itu menampung akan kecacatan fardunya. Allahu Akbar dan ta'ala. Muslimin dan muslimat, kenapa boleh buat sembahyang? Sebab dia tahu kerana ada ilmu. Ilmu tu yang menyuruh, memandu dia jangan tinggal solat sunat. Nak harap dengan fardu belum tentu masuk syurga Allah, sebab sembahyang kita ni kurang. Jadi dia angkat takbir, Allahu Akbar, tak berbunyi benda. Kan? Bayangkan, nanti rokoknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, bacaannya tak sempurna, panjang pendeknya tak ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila dia ada ilmu pengetahuan, maka tentang dia akan menambah dia, akan memperbaiki ibadat dia kepada Allah. Hari ni kita tengok orang ambil air semayang tak? Orang ambil air semayang. Dia bila ambil air semayang ni, dia ambil lebih-lebih kurang.
Dia tidak melakukan cara mengambil wuduk yang sempurna. Kan? Dia tak mengambil cara wuduk yang sempurna. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salah faghsilu. Wahai orang yang beriman, ketika mana kau nak mendirikan solat, kan? Idza kumtum ila salah faghsilu. Mana ambil wuduk? Ambil wuduk ni dia kena apa, macam mana? Mesti basuh. Jadi kalau kita ambil wuduk ni, kita ambil air dekat tangan, tapak tangan, kita menamparkan air tu di muka, faham? Tak dibasuh. Walaupun kena keseluruhan, tapi tak sempurna. Sebab Allah Ta'ala kata perintah faghsilu. Faghsilu ni mesti ada perbuatan gosok, kan? Itu tuan-tuan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tangan, jangan sorong ni mesti basuh. Bila basuh, mesti mana ada perbuatan cara membasuh. Jadi walaupun air itu kena, tapi dia tidak sempurna, sebab tidak mengikut arahan yang diperintah oleh Allah. Dia jadi begitu. Jadi buatnya kenapa? Kerana ada ilmu yang menambahkan kualiti ibadatnya. Ibadatnya jadi berkualiti, sembahyangnya jadi berkualiti. Macam kita sembahyang. Orang nak dirikan sembahyang sunat, sama ada dia sembahyang fardu itu berjamaah, atau dia sembahyang fardu bersendirian, sunat untuk dia azan dan iqamah. Kita tahu kelebihan azan dan iqamah. Tapi hari ni kalau kita sembahyang seorang diri, tak ada azan iqamah ni, tak ada. Masuk je Allahu Akbar. Bagi salam, lepas salam wirid pun tak ada. Kan? Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cari handphone. Dan tengok. Kan? Kena tak kena? Tak kena. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, tak beramal dengan ilmu. Mana ilmu tu tidak memberi manfaat. Hari ni kita tengok ramai, tuan-tuan, kan? Ramai yang melakukan kedemikian. Bukan sebab tak belajar, tapi ilmu tak memberi manfaat. Kerana tanda ilmu tak beri manfaat, dia tidak beramal dengan ilmu. Jadi tanda orang bermanfaat, ilmu tu menambah. Ilmu pengetahuan itu makna menambah ibadat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang keempat, orang nak tahu dia ilmu dia manfaat tidak, mengurang kesukaan kepada dunia. Maknanya hubud dunia dia akan jadi kurang. Dunia tetap dunia, tuan-tuan. Selagi mana hidup dekat atas dunia, nak pakai, nak minum, nak makan, nak teduh, itu ada. Tapi dia tidak menjadi orang yang haloba kepada dunia. Kalau hilang tu, dia tak jadi sesal sangat, kan? Dia kalau macam ni, turun sekarang kan, lepas isyak kan, selipar hilang, dia tak jadi sesal sangat. Dia tak mengamuk jumpa Pak Imam. Pak Imam apa ni? Datang masjid, saya baru sekali datang, selipar dah hilang. Memanglah Pak Imam kata, baru sekali datang. Nak tengok kau datang lagi ke tidak? Selipar dah hilang. Apa Pak Imam? Ada security semua. Dia maki hamun. Kenapa tuan-tuan? Kehilangan tu satu bentuk kerugian yang besar pada dia. Kerana apa? Kecintaannya. Itu baru selipar hilang. Kalau di balik rumah-rumah dia hilang, di balik rumah dia dah tak ada. Oh, itu lagi besar dia punya kecewa dia. Boleh berguling kat dalam jalan. Kan? Ada, saya punya jamaah, ada dekat masjid negeri, satu kes berlaku. Dia turun-turun je kereta dia dah tak ada. Dia pun mengadu ni, dia kata ni apa, datang kereta pun orang curi. Rupanya silat letak. Kereta tak hilang, silat letak. Letak tempat lain, cari tempat lain.
Kan? Dah petang baru jumpa, rupanya dia tak kat belakang bangunan. Dia pun mengadu, siap buat report polis. Kereta hilang. Kita kata nombor kereta apa? Dia pun bagi kita warna apa? Ada kat belakang tu. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, tengok. Kerana apa? Kesukaan kepada dunia, tanda makna ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keenam, yang ketujuh lah. Yang tujuh, enam. Ia membuka penglihatan mata hati, iaitu basirah, kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu dia menjaga daripada melakukannya. Dia bila ada ilmu, tuan-tuan, ilmu ni dia akan mengawal tuan, pemiliknya. Itu sebabnya Sayyidina Ali kata, di antara harta dan ilmu, mana yang kau suka? Aku suka ilmu. Orang tanya, kenapa? Berikan sebab-sebab kenapa engkau suka ilmu daripada harta. Dia kata, yang pertama, harta mesti dijaga, manakala ilmu menjaga tuan dia. Ada? Harta tu kena jaga. Kita tak jaga hilang. Tapi ilmu menjaga pemilik dia. Harta, tuan-tuan, menyebabkan pemiliknya jadi hina. Tapi ilmu mengangkat darajat tuannya menjadi mulia. Itu beza dia. Kan? Tuan-tuan, harta senang dicari, tapi ilmu mudah untuk dia lari. Sebab ilmu kalau tak dijaga, dia akan hilang. Harta hilang, boleh cari balik. Ini tak ada, besok boleh dapat balik. Kan? Tapi ilmu susah. Engkau makan benda yang tak betul ya, ilmu hilang. Tengok benda yang tak betul ya, ilmu hilang. Tak beramal ya, ilmu hilang. Dia lari. Waktu, tuan-tuan, kan? Waktu kita nak tengok, harta ni kalau tak digunakan dengan betul, memberi dosa kepada pemiliknya. Tapi ilmu kalau diamal sedikit, menambah akan pahala. Jadi macam-macam. Waktu dia, bila kita ada ilmu, membuka penglihatan hati kita, untuk mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang membinasakan amalan. Sebab hati kita ni melihat, memandang. Waktu hati, kan? Sebab ni hari ni kalau kita nak makan sesuatu benda, kita pergi kedai ke, kedai makan ke, kita nak makan satu benda, hati kita kata, bila nak makan tu, tengok dulu, ini dia makan ni, nak makan ni, mi dia ni halal ke halal, kan? Yang masak hati kata, yang masak tu orang Melayu, tak halal. Kau boleh percaya ke hati? Hati akan berkata, percaya. Hari ni orang apa pun boleh. Sebab tu, tuan-tuan, hari ni saya mesyuarat apa ni, panel halal, kan? Nak menentukan makanan boleh halal, bagi halal ke tak halal. Kita kata, hari ini banyak orang yang bukan Islam, dia monopolasikan nama, guna nama Islam dengan tujuan nak cari maknanya makan. Kita kena tengok dia punya penggunaan betul tak betul. Kalau sekiranya dia betul, dia punya penggunaan dia betul, kenapa dia mesti takut? Kita dah keluarkan logo halal. Kenapa dia nak guna nama Ahmad, nama masjid? Kenapa takut?
Kalau dah ada halal, halal orang tu boleh. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu hati akan berdetik bila nak beli sesuatu, ini boleh tak boleh. Ni bila mata hati dia terbuka. Sebab tu kita nak beli sesuatu, tengok ada halal tak ada halal. Kalau ada halal, sebab tuan-tuan nak memberi halal ni bukan semudah yang kita sangka. Right? Ada tadi permohonan daripada syarikat Melayu yang kita tak beri halal. Kenapa? Tidak mengikut apa yang dikehendaki dalam syarak. Tak bagi. Walaupun dia orang Islam, pekerjanya orang Islam, tapi dia tak ikut. Kita kata tak boleh. Tidak boleh memberi halal, kerana diragui akan kesuciannya. Sebab tu tuan-tuan, bab makan, kita kata bab makan ni jangan ambil ringan. Sebab apa? Makan ni dia akan melibatkan apa? Tertolaknya doa, gelapnya mata hati, kan? Doa tu tertolak dengan sebab makan ni kita tak jaga. Sebab tu yang berat. Sebab tu yang berat. Hari ni bagaimana kalau orang bekerja, dia tak datang kerja, tapi gaji tiap-tiap bulan ambil. Macam mana? Nak kira halo-halo ni payah kan? Payah kita nak bercara dalam bab tasawuf ni. Dia tu jauh. Okey, tengok. Kemudian yang ketujuhnya, ia menyedarkan diri tentang tipu daya syaitan. Sebab syaitan ni kerja dia memang apa? Memang memperdaya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bagi kamu tu syaitan adalah musuh yang paling nyata. Dan musuh, kerja musuh mestilah nak memperdayakan orang yang dimusuhinya. Lepas tu jaga-jaga. Disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebut telinga juga merupakan satu nikmat Allah yang besar. Nikmat. Orang ada telinga ni Allah Ta'ala bagi nikmat, dan beri telinga boleh mendengar pula. Nikmat besar. Dan ia dicipta oleh Allah untuk hamba-Nya supaya dia boleh mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran, dan kalam Nabi-Nya iaitu hadis, serta kalam para ulama dan hukama. Ulama dan hukama, ahli-ahli hukum. Ulama tu orang yang ahli ilmu, yang diberi ilmu. Dia ambil daripada kalimah alim. Alima. Ulama. Kan? Hakim, hukama. Kan? Ahli-ahli hukum. Daripada golongan orang-orang soleh, daripada hamba-hamba Allah, semuanya adalah jalan untuk mendapat pelbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Allah, serta menjaga cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhirat. Ni penting telinga tu gitu, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Sebab tu Syekh Qadir Al-Jailani menyebutkan, dawim ala sima'il mawa'iz fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'izi 'amiya. Selalulah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, kerana sesungguhnya hati ketika kosong daripada nasihat-nasihat yang baik akan buta. Lepas tu kita kena duduk dalam majlis ilmu. Jangan ada tuan-tuan satu hari daripada kehidupan dia tak duduk dalam majlis ilmu. Kalau 40 hari tu benar berat 40 hari. 40 hari tak datang majlis ilmu, berat tak? Ini maknanya satu hari kita meninggal pun kita rasa kosong dah, kan? Kita rasa kosong dah hidup. Kenapa? Tak ada nasihat. Itu buat para sahabat radhiyallahu anhum. Dia kalau berjumpa Rasulullah, apa dia kata? Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatkan kami. Kami nak nasihat. Kan? Jumpa orang alim, nasihatkan saya. Kan? Jumpa mak ayah kita, mak ayah nasihatkan.
Kan? Mak pun beri nasihat perjalanan hidup ni. Kau hidup, kau kena hati-hati dengan orang. Orang ni semuanya rambut sama hitam, tapi hati lain. Itu nasihat. Kan? Mak ayah kita bila kita nak merantau, ayah kata, buat baik dengan orang berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itu nasihat. Kan? Ayah kita tu. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nasihat ni penting. Dia tak kira nasihat ini. Kerana apa Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan nasihat, berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Dia tak kira dia orang alim ke tak alim ke, nasihat dia nak beri. Kan? Itu sebab berlaku pada zaman salafus salih. Ada seorang tok guru, kan? Dia mengajar anak murid ramai. Mengajar orang tentang mengingatkan manusia supaya taat gini. Sabar dalam ujian. Satu hari Allah Ta'ala ambil dia punya isteri dia. Isteri dia cantik, meninggal dunia. Dia lepas kerana kecewa dengan kehilangan isteri, semua kelas-kelas batal. Tak nak mengajar lagi dah. Sebab apa? Kecewa. Kelas-kelas ada kat rumah semua tutup. Bukan Covid Bukan. Tak nak mengajar dah. Tulis dekat pintu pagar. Kelas semua dibatalkan. Dia letakkan seorang, makna dia punya pesuruh dia, khadam dia duduk. Siapa-siapa datang beritahu tok guru tak nak mengajar lagi sebab sedih isteri tak ada. Kan? Jadi dalam ramai-ramai anak murid ni, ada seorang anak murid ni perempuan. Dia kata tok guru ni mesti diingatkan juga. Walaupun dia tok guru, dia kena bagi nasihat ni. Kan? Lalu perempuan ni pun datang rumah tok guru. Orang jadi khadam tanya, ni datang buat apa? Dia kata, aku nak tanya soalan dengan tok guru. Tok guru kata dia tak nak jawab apa-apa soalan. Kau beritahu dengan tok guru, kalau sekiranya dia tak nak jawab, tak nak keluar, aku nak tanya soalan, aku nak tidur kat pintu pagar. Tok guru bila dengar, jangan. Kan? Ya, azan. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kita berbalik kepada cerita kita tentang bagaimana kehidupan ni perlu kepada nasihat, tuan-tuan. Jadi bila perempuan ini dia nak bertanya soalan, Tok Guru tak nak keluar sebab kecewa dengan kehidupan, sebab isteri dah tak ada. Kalau mengajar pun tak ada apa faedah, orang rumah dah tak ada. Kan? Maka perempuan ni berkata kepada pesuruh Tok Guru tadi, kalau dia tak nak keluar jawab soalan aku nak tidur kat depan pintu pagar. Tok Guru tu bila dengar perempuan muda nak tidur dekat depan pagar, dia takut juga. Kan? Ni perempuan muda jadi fitnah, dia pun keluar. Jadi Tok Guru pun tanya, nak tanya soalan apa? Tok Guru, aku nak tanya soalan. Kalaulah kita memberikan sesuatu pinjaman, kita ni menerima orang berikan barang, letak dekat kita, kan? Dia suruh simpan, kan? Sampai masa dia nak pakai, dia minta balik. Bagaimana pandangan Tok Guru? Dah. Dia kata kalau barang tu orang punya, Tok Guru ni jawab lah, barang tu orang punya, kalau dia datang minta, kita kena pulangkan. Jadi macam mana kalau hari ni isteri Tok Guru tu Allah Ta'ala yang punya nyawa dia, dia ambil balik, Tok Guru dah pening kepala. Sebab tu tuan-tuan, guru ni kadang-kadang bila dia ditimpa sesuatu, dia mengajar boleh, tapi bila kadang-kadang dia ditimpa dengan musibah, hatinya pun tertutup juga. Dengan sebab itu dia perlu kepada nasihat. Dia perlu kepada kawan-kawan yang boleh memberi nasihat. Nak tunjuk kepada kita ni tuan-tuan, kalau hati kita kosong daripada nasihat yang baik-baik, menyebabkan kita hati jadi buta. Perlu ada orang yang nasihat kita. Kita duduk rumah, isteri nasihat, abang kalau kerja elok-elok bang, kan? Ni nak bagi makan anak-anak, nasihat supaya suami bila keluar bekerja dia jaga betul-betul. Pak ayah nak makan. Sebab bila dia tak jaga, anak dia jadi masalah. Kan? Seorang guru tuan-tuan mengadu kepada seorang ayah. Kan? Dia kata, tuan, anak tuan ni bila diberi homework selalu tak buat kerja, tak buat homework. Kan? Ayah ni marah, sebab apa anak saya tak buat homework? Bila saya tanya, guru ni pula kata, saya tanya kepada dia, kenapa tak buat homework? Dia kata pensil hilang. Pensil hilang. Kan? Ayah pula kata, saya selalu bagi pensil dekat dia tiap-tiap hari. Tok Guru tanya, ambil pensil dekat mana? Dia kata pensil pejabat. Patut. Patut tuan-tuan, nasihat. Patutlah anak awak ni kan tak buat homework, awak ambil benda salah. Kena beri nasihat. Tak nasihat tak boleh. Sebab hidup kita ni tuan-tuan, jangan lagi daripada nasihat. Kan? Tak kira dia orang alim ke dia apa, Allah Ta'ala mengingatkan sendiri, kerana para Nabi juga diberikan nasihat oleh Allah. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan nasihat, berikan peringatan, kerana dia bermanfaat bagi orang yang beriman. Nasihat ini cukup bermanfaat, tak kira siapa. Kan? Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita duduk dalam majlis ni, majlis nasihat, nak mengingat kita supaya kita ilmu dah ada dah, so jangan jadi lalai. Kadang-kadang kita terlalai, kan? Dan disebutkan bahawa oleh kerana banyaknya kebaikan dan faedah yang diperolehi daripada pendengaran, maka mendengar lebih afdal daripada melihat. Kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia, dan kebanyakannya kebaikan mendengar pula bersangkutan dengan akhirat. Itu dia kata pengarang, faedah telinga ni banyak, kan?
Yang kita dok pandang ni selalu pandang kan perkara-perkara keduniaan lebih banyak. Kan? Kita pandang keduniaan lebih banyak. Nak pandang Quran pun malas. Kan? Sebab tu orang yang hafal Quran, para sahabat ni hafal Quran, dia baca Quran, dia tengok Quran. Kenapa? Nak dapat manfaat. Hari ni kalau kita baca Quran, dia hafal, dia tak nak tengok. Kan? Tak berbanding dengan para sahabat, dia akan baca, tengok mushaf. Sebab apa? Ada faedah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka atas dasar itu jugalah kamu dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli. Mana orang buta? Orang ni buta. Nah, lebih sempurna, lebih baik. Mana kisah dia? Kisah pada zaman Bani Israel. Ada 3 orang pemuda kan? Seorang kena penyakit sopak, penyakit kulit. Seorang kena rambut tak ada, botak rambut. Seorang lagi buta, tapi boleh dengar. Tak ada. Jadi tuan-tuan, mana yang lebih banyak bersyukur? Orang yang buta tadi lebih banyak bersyukur kepada Allah. Yang boleh tengok sepanjang masa, diberikan kebaikan, hilang sakitnya. Yang tak ada rambut, ditumbuhkan rambut dia. Semuanya jadi tidak syukur dengan nikmat. Orang buta, mata tak boleh nampak, tapi telinga boleh dengar. Dicelikkan mata dia sekejap, dia boleh lihat alam ni, dia jadi syukur kepada Allah. Kenapa syukur? Tadi mata tak boleh lihat, sekarang dah boleh pandang, dah boleh lihat. Telinga pun dah boleh dengar. Nak ambil semua ni kau ambil lah, bagi aku tak ada manfaat. Ni mata dah elok, telinga boleh dengar cukup. Yang lain tadi buta tak buta, boleh lihat, boleh dengar daripada kecil. Tak bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kata apa? Sebagai contoh, berapa ramai orang buta yang telah menghafal Al-Quran dibandingkan dengan orang yang peka, kerana orang yang peka tidak dapat mendengar Al-Quran untuk dihafal walaupun ia boleh melihat. Berapa ramai? Ada? Persatuan orang-orang peka. Ada? Ini persatuan. Orang peka ni, ya tuan-tuan, orang celik boleh melihat, boleh menghafal Quran. Mana bila dia dengar, dia boleh hafal. Orang celik tak boleh hafal. Kan? Sebab tu tuan-tuan, banyak kekurangannya lah. Maka dikata cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang seperti mengumpat, mengadu domba iaitu namimah, mendengar perkataan yang tidak baik seperti bid'ah iaitu dhalalah, berkelahi, mendengar suara perempuan, orang muda yang boleh menimbulkan fitnah, mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Janganlah kamu tertipu dengan orang yang membolehkan untuk mendengar serunai kerana pendapat itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Al-Haddad mengatakan, jika dia menggunakan telinga untuk mendengar apa yang diharamkan Allah, seperti mendengar percakapan yang dusta, umpat-mengumpat, caci mencaci dan perbicaraan yang kotor, maka ia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga tersebut dan tidak bersyukur kepada Allah atas kurniaan yang besar tersebut, kerana dia telah menggunakan pada tempat yang salah. Mana kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dah? Orang yang bila sekiranya la in syakartum la azidannakum, orang yang syukur dengan nikmat Allah tambah.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya dia kufur dengan nikmat, Allah azab. Nah, tu yang sebab kena azab apa? Banyak yang kufur nikmat. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, wahai Fatimah, aku melihat di dalam neraka ni ramai orang-orang perempuan. Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan sebab apa orang perempuan masuk dalam neraka ramai? Kerana mereka ni tidak mensyukuri akan nikmat pemberian suaminya. Dia selalu mengungkit-ungkit. Abang sejak kahwin dengan saya, apa dah abang bagi? Ni gelang. Gelang ni pun Zulian. Mak ai. Dia ungkit dah. Takkan hal suami punya poket tu dah bocor dah. Kan? Ungkit. Apa yang saya dapat sejak kahwin dengan abang? Dia mengungkit-ungkit. Dia tak bersyukur. Sebab tu kata Rasulullah, kerana dia tidak mensyukuri nikmat pemberian suami, maka sebab tu ramai ini masuk dalam neraka Allah. Sebab tu tuan-tuan nak mengingatkan kita supaya berhati-hati lah, berhati-hati. Maka oleh itu kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik, iaitu keji dan sia-sia, kerana yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Orang yang mendengar, orang yang berkata, sama je sahamnya. Macam contohnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-murshi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Apa bezanya orang yang terima dengan beri? Sama je kan? Benda yang terima, yang diberi itu rasuah juga. Tetap dua-dua masuk neraka. Apa bezanya orang yang minum arak dengan orang yang menyediakan, orang yang menulis? Sama je. Mereka dikirakan orang yang terlibat dengan arak juga. Tanpa dia membawa, takkan orang minum. Tanpa orang yang menuangkan, takkan orang minum. Tanpa ada yang menyediakan, tentu orang itu, orang akan minum sebab ada sedia dia. Jadi semua terlibat. 10 orang, bermula daripada orang yang memerah sampai orang yang menulis. Semua terlibat. Mereka dikatakan orang yang terlibat dengan sama je. Apa bezanya yang disebutkan, iaitu orang yang maknanya mendengar perkataan yang keji dengan orang yang bercakap dengan yang keji. Sama je. Tak ada beza. Yang mendengar pun dosa, yang bercakap pun berdosa. Tak ada apa beza. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Allah Ta'ala berfirman, Samma'una lil kadzibi akaluna lis-suhd. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta dan memakan segala yang haram. Tambahan lagi, mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak baik, iaitu keji, boleh menyebabkan dikata was-was dalam kehidupan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi bicara kita sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.